Assalamualaikum. Selamat datang diucapkan kepada PRS Sulung Nur Alia Batrisha. Ya, betul, binti Hussein. Ya. Dan juga selamat datang juga kepada PRS Bestari Muhammad Iman Darius bin Abdullah. Ya, saya cikgu. Okey. Selamat datang ke program podcast kita pada pagi ini. Program kita pada pagi ini menyentuh tentang tajuk kebersihan dan kekemasan diri. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi bicara podcast kita pada pagi ini, boleh perkenalkan diri? Boleh, cikgu. Alia. Tapi sebelum tu saya ingin cakap terima kasihlah cikgu kerana menjemput kami Sama-sama ke program hari ini. Nama saya Nur Alia Batrisha binti Hussein. Saya memegang pangkat PRS Sulung dan orang ramai juga panggil saya Alia, Lea, ikutlah kepada kerabatan diri saya dengan mereka. Saya merupakan anak bongsu dari keluarga saya. So nak kata saya punya personality ni lebih kurang manja. Boleh nampak di segi paras manja rupanya. mungkin, tapi tidak tahu lagi. Tak tahu lagi bila dah matang sudah bekerja bagaimana saya punya perangai. Pandai awak bergurau ya, Iman? Ya. Okeylah, terima kasih Alia. Seterusnya kita dengarkan. Kita nak kenal diri Iman. Silakan. Sebelum tu saya pun nak ucapkan perkara yang sama lah seperti yang saudari Alia ucap tadi. Terima kasih Puan Mus jemput kami sama-sama ke podcast ini. Okay. Betul lah apa yang Puan Mus cakap tadi. Nama saya Muhammad Iman Darius bin Abdullah dan saya merupakan PRS Bestari peringkat kebangsaan di sekolah ini. Sangat Terima kasih menakjubkan. Puan. Kalau saudari Alia kata tadi dia ni anak bongsu, saya pula anak tunggal. Jadi saya ni kesunyian. Bukan manja ke kalau anak tunggal? Lagi manja. Mungkin pada pandangan orang anak tunggal ni lebih manja dengan ibu bapa. Tapi bagi pada saya lah kan, anak tunggal ni dari kecil lagi dah diajar untuk berdikari. Sebab daripada kecil lagi memang terbiasa seorang-seorang. Jadi saya boleh katakan yang saya ni seorang yang boleh berdiri di atas kaki sendiri. Baiklah, terima kasih kerana telah perkenalkan diri. Kita teruskan kepada topik kita pada pagi ini ya. Topik kita pada pagi ini bertajuk kekemasan dan kebersihan diri. Bila kita sentuh pasal kemas dan pasal bersih, secara tak langsung kita terbayangkan, oh itu melambangkan nilai peribadi seseorang. Betul kan? Betul, saya setuju. Setuju ya? Memang patut kena setuju kan? Okey, saya nak dengarlah pandangan Alia berkait dengan kekemasan tu. Kita lebih fokus kepada dalam kalangan pelajar dahulu ya. Kalangan pelajar ya. Bagaimana kekemasan itu boleh mempengaruhi diri dia seorang pelajar. Bagi saya lah pendapat saya, kekemasan diri ni secara sedar tak sedar mereka mempamerkan diorang punya personality, jati diri mereka ataupun pendirian. Sebab dari pandangan saya, kekemasan seseorang itu memberikan perspektif atau impak kepada pandangan kita kepada mereka. Tapi kalau seorang itu tidak berpakaian kemas ataupun nak cakap maksudnya selekeh ke, kita tidak patut melabel atau menilai. Oh, jadi kekemasan ni mengundang perspektif orang sekeliling lah ya? Betul tu saudara. Jadi kalau macam kata Alia kan, nampak kawan tu tak berapa kemas, comot sikit. Sebagai PRS Sulung, apa agaknya yang Alia akan lakukan? Bagi PRS Sulung, saya akan bertanya, tapi bukan dalam keadaan yang memaksa atau mendorong secara push dia begitu. Kena jaga hati dia juga kan? Betul. Sebab kita tak tahu diorang punya latar belakang. Betul. Saya setuju dengan saudari Alia. Jadi kita pun tengok juga lah, mungkin kawan kita tu dari keluarga yang kurang mampu. Jadi baju dia pun mungkin dia pakai baju yang dah lama. Tapi sebagai PRS, sebaiknya kita pun tanya dia dalam keadaan yang
janganlah menyentuh mengguris emosi dia. Betul. Kita boleh tak bolehlah terus tegur direct macam tu je, tak boleh. Kita kena berlatih dan beralas lah. Macam Betul, kita dah belajar skill-skill bahasa kaunseling tu Betul, macam mana. Jangan tegur depan orang ramai. Ya, betul. Kerana itu setiap kawan-kawan kita, walaupun kawan-kawan kamu lah, walaupun mereka tu nakal ke baik ke comot ke tak comot, dia tetap ada harga diri. Betul. Jadi kita sebagai kamu sebagai PRS kena alert dengan benda itu. Ya, peka tentang potensi kawan, harga diri kawan, Emosi kawan. ya, emosi. Jadi kita kena ni lah, kena peka sikit pasal perkara tersebut. Peka dan prihatin. Ya, peka dan prihatin. Betul. Okey, lepas ni kita kembali lagi untuk kita kupas tajuk ini dengan lebih jauh lagi. Ya? Setuju? Setuju. Okey, kita teruskan lagi untuk sesi yang berikutnya ya. Boleh Cik. Kalau tadi kita bercakap tentang kekemasan, Betul. sekarang ni kita beralih kepada topik kebersihan. Kebersihan ni kan banyak kalau kita sentuh pasal kebersihan Betul. diri yang kita nampak secara yang kita nampak secara fizikal, Betul. yang dalaman. Okey, apa komen Iman Darius tentang ini? Komen saya tentang kebersihan ni kan, saya berpegang kepada satu ayat, kemas tak semestinya bersih. Bagaimana tu saudara? Ada orang kita nampak pakaian dia kemas, pakaian kemas tak kotor, tapi badan berbau, muka berjerawat, gigi kuning. Kedengaran agak lucu, tapi inilah realitinya yang kita boleh nampak di sekeliling kita. Saudara macam sudah lali sekarang. Ramai dalam komuniti pelajar, mungkin komuniti guru-guru sendiri juga. Ampun. Okey, teruskan. Okey. Jadinya ramai sebenarnya remaja di luar sana yang mungkin mereka kurang pengetahuan bagaimana nak menjaga kebersihan diri sebenarnya. Dari segi kebersihan kulit, kebersihan mulut, gigi dan sebagainya, kebersihan badan dan sebagainya. Jadi inilah yang menyumbang kepada isu kita nampak di sekeliling kita ramai pelajar-pelajar ataupun remaja yang mengalami masalah kebersihan lah, yang secara tak langsung membuatkan orang sekeliling kurang selesa untuk berurusan, berhubungan dengan pelajar tersebut. Iman, adakah ini disebabkan pelajar ni datang sekolah, cuaca panas, dalam kelas pun tak ada aircon, kemudian selalu berpeluh-peluh. Betul. Jadi macam mana caranya mereka nak mengekalkan tahap kebersihan mereka tu? Pada pendapat saya lah kan, sepatutnya pihak sekolah melonggarkan sedikit peraturan untuk membenarkan pelajar mungkin membawa deodoran ke sekolah, membawa pewangi badan. Sebab tapi itu setakat ni kalau boleh ke bawa deodoran, tak kena tangkap ke? jeng. Kami tak tahu. Okey, teruskan Iman dengan pandangan anda. Tapi kan Puan, kalau kita cakap pasal kebersihan, ianya bukan melibatkan kebersihan badan, gigi, mulut dan sebagainya je tau. Kebersihan ni pun boleh dikaitkan dengan hati sebenarnya. Ya, betul sangat tu. Itu sebenarnya isu yang lebih sensitif untuk kita kupas sekarang ni Puan. Okey, silakan. Kebersihan hati. Setiap hari kita jumpa dengan ramai orang, macam-macam ragam ada, berbagai watak kita ada. Jadi kebersihan hati tu memainkan peranan lah, yang mengundang perspektif orang di sekeliling kita. Kalau hati kita ni suci dan bersih, kemana pergi orang pun kasih. Bagus ayat tu kan. Jadi itu je lah pandangan saya mengenai isu kebersihan Puan. Okey, tadi Iman ada cakap tentang kebersihan hati. Betul. Ya. Anda selaku PRS Bestari, mungkin boleh ada pengalaman banyak perkara. Kebersihan hati tu bagaimana dia boleh mempengaruhi murid-murid dan masa depan murid-murid? Masa depan murid. Sebagai
PRS Bestari lah kan. Betul, saya tak nafikan, saya iakan apa yang puan kata. Memang saya dah banyak lah pengalaman yang saya lalui di mana berurusan dengan orang. Ada yang hatinya bersih, ada yang hatinya kurang bersih, ada yang nampak hatinya bersih tapi dalam diam ada apa? Kena pakai Clorox tak? Kena sental juga. Kena sental. Betul. Okey, kita sental tu ialah bukanlah macam guna berus ke Betul. apa ke kan. Dan di situlah peranan kamu sebagai PRS. Betul. Ya. Cuba membantu kawan-kawan untuk dapatkan yang terbaiklah tentang diri dia. Sebabnya kekemasan dan kebersihan tu melambangkan peribadi, Betul. melambangkan sasiah diri. Sebagaimana yang Iman katakan tadi, hati bersih, kita bersih, kemana pergi? Orang pun kasih. Hai, kita berjumpa lagi untuk slot yang berikutnya. Okey Iman, Alia. Ya, Puan. Okey, kita teruskan ya. Boleh. Oh, semangat sebenarnya. Sangat ni. Jadinya, tadi kita dah kupas topik-topik yang berkaitan dengan kekemasan dan kebersihan diri. Betul. Jadi kan, sekarang ni saya nak tanyalah dekat Alia, apakah harapan Alia kepada kawan-kawan dan juga warga Skuses keseluruhannya bab kekemasan dan kebersihan ini? Betul. Saya punya apa tadi puan? Bab kekemasan, Saya dan kebersihan ini. Apakah harapan Alia terhadap rakan-rakan di luar sana dan juga warga Skuses keseluruhannya? Harapan saya ialah mulakan jaga diri itu daripada sekarang. Sebab kita akan bawa diri ke future untuk menjadi orang yang berguna kepada negara dan sekeliling. Jadi semakin masa tu dimakan zaman, semakin itulah kita kena pandai jaga diri untuk menjaga kemanjadian seseorang itu. Saya harapkanlah kepada kawan-kawan jaga diri dengan baik-baik walaupun dipengaruhi nasihat-nasihat luar. Saya setuju dengan pendapat saudari Alia. Okey, sekarang Iman. Ya. Iman, bolehlah berikan sedikit ulasan berkaitan dengan tajuk yang telah kita bicarakan tadi. Tajuk yang telah kita bicarakan berkait dengan tadi, kekemasan, kebersihan tadi. Kebersihan hati. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang manusia perlulah mesti menjaga kekemasan diri dan juga kebersihan. Kebersihan bukan sahaja segi kebersihan bau badan, mulut dan sebagainya, tapi kebersihan hati pun perlu dijaga. Iman, apa komen Iman? Ha? Kita tengok orang tu kat luar okey kemas. Kalau kita pergi ke dalam kehidupannya, rupanya dia tak pengemas. Itu macam mana? Bagi saya lah kan, itu memang orang yang palsu lah. Palsu. Hanya mempamerkan yang baik-baik je depan orang. Tapi di belakang sebaliknya. Jadi kalau boleh, janganlah macam tu. Itu sebenarnya secara tak langsung tak jujur pada diri sendiri. Betul. Pak kata pepatah, kabar tak seindah rupa kata. Kabar tak seindah rupa. Betul. Ya. Okey. Itu pasal kita tengok orang. Fokus kepada rakan-rakan korang semua kan. Kalau di rumah tu, tempat yang utama tu adalah bilik tidur. Bilik tidur anak teruna, anak dara. Apa komen Iman? Komen saya. Sekarang tu kan pergi sekolah, tengok baju kemas. Betul. Bila pergi tumpang, tengok nak tumpang solat ke kat bilik dia, ya Allah. Macam mana tu? Tugas jaga bilik sendiri kan. Kalau mak, tugas dia jaga dapur, jaga orang tamu. Kalau murid ni tadi dia jaga bilik dia sendiri. Jadi apa ulasan Iman? Ulasan saya, Puan dan saudari Alia tahu tak, sebenarnya bilik tidur tu menggambarkan siapa diri kita. Macam mana diri kita, macam mana pembawakan diri kita bila berjumpa dengan orang sekeliling. Kalau dah bilik sendiri pun dah
Bangun pagi sebegitu tiba-tiba rupa. selimut main campak, bantal macam tu Betul. je. Macam mana Itu tu? tempat pertama kita ambil nafas bila bangun pagi. Ya, bagus. Jadi kalau kat Betul, tempat memang betul. pertama yang kita ambil nafas dalam satu hari tu pun Waktu kita jaga ya, ambil Yelah, nafas yang dah tak mula-mula. kemas dan sebagainya, apatah lagi diri kita. Jadi adalah pentinglah untuk remaja-remaja di sana, khususnya rakan-rakan saya, warga Sukses, untuk memastikan bilik tidur kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Kalau cuba saya tanya Puan Mus dan juga saudari Alia, Puan Mus dan saudari Alia selesa ke untuk tidur ataupun berada dalam keadaan yang tak kemas, tak bersih dan sebagainya? Oh, pastilah tidak selesa. Kalaulah saya tinggalkan bilik tidur saya dengan selimut yang bersepah, bantal bersepah, bila saya pergi kerja, confirm hati saya tak rasa tak selesa. Mungkin lain orang, lain pandangan dia. Itu sebenarnya dah membuktikan yang Puan Mus ni seorang yang bertanggungjawab. Wah. Kalau saya tak nak masuk langsung dalam bilik tu. Saya tidur bilik lain. Baik. Tak mau masuk dalam itu. Okey. Jadi itulah serba-serbi ulasan saya. Jadi kebersihan ni boleh menjadi asas kepada kejayaan Betul. dalam kehidupan, terutamanya pembelajaran. Kalau bilik tidur kita bersih, ruang belajar kita pun kita jaga dengan bersih, insya-Allah kita pun dapat belajar dalam keadaan yang selesa. Betul, saya setuju. Dan lebih bermotivasi. Betul. Betul ya? Betul. Okey, terima kasih. Banyak betulnya. Tak kira. Beribu-ribu lemon betul. Okeylah, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujungnya. Dah sampai penghujungnya. Ya, saya nak sedap. tinggal. Saya nak tinggal. Betul. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Betul. Jadi kesimpulannya, kekemasan diri dan kebersihan itu penting untuk kita terus berjaya sebagai insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Nampaknya setakat itu bicara kita pada slot hari ini. Jangan ada yang ambil hati. Jangan marah Ingat, Diri kemas, hati bersih, kemana pergi, orang pun berganda-ganda kasih.